Alright. Hello guys. Video dah start. 10 saat berlangsung. Kita mulakan. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Arvin Smart dan hari ini saya bersama rakan saya Ruth Hazel dan Syahrul. Kami akan membentangkan topik mengenai isu-isu semasa dan konflik dan ekonomi serta implikasinya terhadap Malaysia. Sebagai permulaan, kami akan membincangkan tajuk pertama iaitu kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 dan 2009. Krisis kewangan global pada tahun 2008 sehingga 2009 ini adalah salah satu krisis kewangan terburuk yang pernah melanda dunia. Ianya bermula di Amerika Syarikat di mana terdapat banyak bank memberi pinjaman pelanggan yang tidak berkelayakan, terutamanya dalam sektor hartanah dan sebagainya. Bank-bank ini kemudian menjual pinjaman pihak ketiga dalam bentuk bond yang bernilai besar yang kemudian dikenali sebagai MBS atau Mortgage Backed Securities. Masalah bermula apabila banyak pelanggan yang gagal membayar balik pinjaman mereka dan kehilangan rumah mereka. Ini menyebabkan nilai MBS secara mendadak dan memaksa banyak bank kecil dan bank di Amerika Syarikat untuk mengalami keuntungan besar. Bank-bank ini juga mempunyai banyak hutang lain yang tidak berbayar, terutamanya dalam bentuk instrumen kewangan kompleks yang disebut CDO atau Collateralized Debt Obligation. Ketika bank-bank ini mengalami masalah, ianya mempengaruhi banyak institusi kewangan industri di seluruh dunia. Kejatuhan dalam pasaran saham dan kebangkrutan banyak bank, institusi kewangan dan syarikat besar di seluruh dunia memperburukkan keadaan ekonomi global. Kemelesetan ekonomi ini tidak hanya memberi kesan terhadap sektor kewangan, tapi juga sektor perindustrian, perdagangan dan pekerjaan. Kemelesetan ekonomi ini menjadi lebih teruk apabila kerajaan dan bank besar tidak dapat menyelesaikan masalah dengan berkesan dan membuat keputusan yang salah dalam menguruskan krisis. Ia akhirnya memberi kesan kepada seluruh dunia termasuk Malaysia. Di Malaysia, krisis kewangan global ini memberi kesan besar terhadap sektor ekonomi macam seperti nilai ringgit jatuh dengan ketara dan pasaran saham juga jatuh. Banyak syarikat di Malaysia mengalami masalah, termasuk syarikat-syarikat yang beroperasi di sektor hartanah, pembinaan. Bank-bank tempatan juga mengalami kerugian besar dan ini memaksa kerajaan untuk memulakan beberapa inisiatif pemulihan ekonomi. Jadi, krisis kewangan global 2008 sehingga 2009 ini memberikan kesan jangka panjang terhadap ekonomi. Dan ia memberikan pengajaran kepada kita semua mengenai pentingnya memastikan bahawa pasaran kewangan dan industri diuruskan dengan betul dan telus. Selanjutnya, saya Ruth Hazel akan menerangkan lebih lanjut mengenai faktor serta hubungan ekonomi dan pendidikan dalam krisis kewangan global ini. Hello, tes. Alright, saya akan teruskan untuk faktor kemelesetan ekonomi global. Ini adalah overview atau gambaran keseluruhan dalam faktor inilah, yaitu penyalahgunaan gadai janji subprima, kelemahan dalam penyediaan perbankan, spekulasi dalam pasaran saham, dan pengeluaran dan perdagangan berkurang. Itu adalah faktor-faktor. Baiklah, di sini penyalahgunaan gadai janji subprima. Apa itu gadai janji subprima? Itu adalah sejenis pinjaman ataupun dalam English kita panggil sebagai subprime mortgage. Jadi dalam gadai janji subprima ini kadar faedahnya tinggi, tempo pembayaran balik yang lebih lama daripada yang standard lah, yang selalu pinjaman yang kita biasa dengar yang
di mana tempo bayaran balik itu lebih terhad lah. So yang ketiga adalah kos bayaran muka yang tinggi. Jadi penyalahgunaan gadai janji subprima ini telah menyebabkan peningkatan harga dalam pasaran yang dipengaruhi oleh kemauan penjual dan bukannya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Selain itu, gadai janji subprima juga sebenarnya adalah pinjaman yang diberikan kepada individu yang mempunyai sejarah kredit yang miskin, tidak lengkap, atau tidak wujud. Peminjam itu mempunyai sejarah yang tidak baik dan tidak berkualiti untuk menjadi seorang peminjam pada pandangan saya. Jadi next kesan penyalahgunaan ini adalah peminjam tidak mampu membayar balik pinjaman. Itu menyebabkan institusi keuangan yang lain terpaksa menutup perniagaan mereka lah. Contohnya peningkatan harga rumah. Jadi contoh yang menutup perniagaan mereka itu adalah pemberi pinjaman seperti bank-bank lain, insurance yang masih menggunakan cara tradisional. Jadi jadi itu adalah definisi gadai janji subprima dan faktor kesan-kesan yang disebabkan oleh penyalahgunaan gadai janji subprima lah. So next adalah kelemahan dalam penyediaan perbankan. Penyediaan perbankan tuh sangat penting untuk kita ambil tahu lah bagaimana supaya jadi ikhtiar untuk kita untuk meningkatkan kualiti penyediaan bank kita pada hari ini supaya kemelesetan ekonomi ini tidak lagi berulang. Jadi kelemahan dalam penyediaan perbankan. Firma-firma pelaburan bersaing di bawah penelitian dan peraturan yang tidak sama. So dalam hal ini ada satu organisasi yang terlibat dalam hal ini yaitu NBFC. NBFC itu adalah Non-Bank Financial Companies. Itu NBFC merupakan sebuah syarikat keuangan yang bukan bank lah. Jadi NBFC ini menjalankan perniagaan mereka dengan yang dipanggil sebagai shadow banking. Mereka menggunakan shadow banking system. Shadow banking system ini adalah suatu organisasi yang menjalankan aktiviti yang tidak dikawal oleh institusi yang dikawal selia. Maksudnya mereka satu organisasi yang tidak teratur, mereka hanya menggunakan menjalankan bisnis mereka berdasarkan kemauan mereka sendiri dan tidak memandang kepada rasional dalam ekonomi lah. Jadi kegagalan dalam shadow banking ini memberi impak kepada pengaliran kredit dalam kalangan pengguna dan bisnis. Jadi orang-orang yang telah melibatkan diri dalam NBFC ini, ekonomi mereka memang merosot lah. So next faktor adalah spekulasi dalam pasaran saham. Transaksi keuangan yang berdepan dengan risiko tinggi tetapi ia memegang jangkaan keuntungan yang ketara. Ini adalah maksud spekulasi dalam pasaran saham. Di mana orang-orang telah ketara dan nampak bahwa dalam pasaran saham ataupun stock market lah yang kita biasa dengar, stock market, benda itu sangat berisiko, tetapi mereka ingin sesuatu yang sangat menguntungkan dan cepat. Kalau dalam English, easy money. So, pasaran saham atau stock market ini juga terlibat dalam shadow banking yang telah saya sentuh tadi, yaitu shadow banking. Satu sistem yang tidak dikawal selia, yang tidak teratur, tidak peraturan, tidak ada penelitian yang terkawal. So, bank tradisional, spekulasi dalam pasaran saham ini juga menyebabkan bank tradisional mengalami kemerosotan berpanjangan berkenaan dalam aktiviti memberi pinjaman lah, sebab
orang-orang melihat bank tradisional ini lebih seperti bukan easy money, banyak peraturan, sangat teratur dan tempo bayaran yang terhad. Mereka perlu lebih berdisiplin sedikit jika ingin meminjam pada bank tradisional. Jadi dengan untuk memudahkan hidup mereka, mereka memilih untuk menjalankan bisnis dalam stock market lah supaya easy money. Yeah. So next faktor adalah pengeluaran dan perdagangan yang berkurang. Ini disebabkan oleh ramai orang yang terbeban dengan hutang, di mana kemampuan mereka untuk membayar balik pinjaman itu tidak cukup. So kedua adalah kuasa pembelian yang semakin berkurang, di mana mereka tidak lagi mampu membeli barangan-barangan yang sepatutnya mereka mampu beli. Permintaan juga berkurang dan semua ini So, next adalah hubungan ekonomi dengan pendidikan. Di sini ada dua yang boleh kita bincangkan, yaitu pelaburan dalam pendidikan. So, hubungan dalam pendidikan. Yang pertama, pelaburan dalam pendidikan. Pelaburan dalam pendidikan ini kita boleh lihat pada di mana pendidikan itu menyediakan laluan kepada kesehatan, pemerkasaan, dan pekerjaan. Kesehatan kita boleh lihat kepada graduasi-graduasi perubatan yang akan menjadi dokter pada masa hadapan. Jadi kita ada satu kepercayaan pada generasi masa hadapan yang akan meningkatkan lagi kualiti kesehatan kita. So, sebagai satu contoh untuk menjelaskan lagi pelaburan dalam pendidikan ini adalah setiap berdasarkan maklumat, berdasarkan fakta, setiap tambahan tahun dalam pengajian seseorang akan meningkatkan pendapatannya sebanyak 10% setiap tambahan tahun. Yang kedua adalah seseorang yang melibatkan menunjukkan pengamannya 18%. GDP negara, apa itu GDP negara? Gross Domestic Product. Gross Domestic Product ini satu ukuran yang diberi kepada sebuah negara lah. Dan GDP ini diukur berdasarkan penggunaan pribadi atau pelaburan pribadi. Kita lah setiap masyarakat penggunaannya adakah tinggi ataupun rendah, pelaburannya adakah pulangan itu tinggi atau rendah, dan kedua adalah pelaburan kerajaan. Yang ketiga adalah perbelanjaan kerajaan. GDP ini akan mengukur berdasarkan perbelanjaan kerajaan dalam sebuah negara. Dan yang terakhir, keempat adalah kuantiti import dan ekspor sebuah negara. So, dalam pelaburan pendidikan ini, satu kebaikan juga pendapatan masyarakat akan bertambah. Sebab setiap tambahan tahun dalam pengajian seseorang akan meningkatkan pendapatan sebanyak 10%. So, yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan negara dengan kewujudan sumber yang berkualitas. Jadi pendidikan itu boleh menghasilkan sumber manusia yang berkualitas. Sumber manusia itu kita boleh pahami sebagai sekumpulan kaki tangan atau pekerja yang berkhidmat dalam sebuah organisasi. Sebagai dalam kata yang mudah adalah pekerja lah. Orang yang ada pendidikan ini kita tidak boleh nafikan bahwa mereka lagi lebih berkualitas, lebih luas pengetahuan, lebih terbuka minda mereka, karena itu semua disebabkan oleh pendidikan. Jadi next adalah pengangguran. Jadi kita akan tengok hubungan ekonomi dengan pendidikan dalam
point of view pengangguran. So, pertama memperlahankan pembangunan pendidikan karena orang yang menganggur ini kemampuannya lebih rendah lah untuk melanjutkan pengajian mereka. So, kedua adalah jurang pendidikan akan bertambah. Yang berjaya dalam pendidikan akan semakin berjaya dan yang kurang berjaya itu akan semakin menurun lah disebabkan oleh pengangguran. So, yang ketiga taraf hidup masyarakat tidak meningkat, dan taraf hidup masyarakat ini kita boleh lihat daripada mentaliti mereka sendirilah. Taraf hidup tidak meningkat ini kita boleh mentaliti tidak ada kemajuan, di mana masyarakat juga tidak mampu melanjutkan pengajian terutamanya di peringkat yang tinggi. Mereka seperti katak di bawah tempurung lah, seperti itu. So next adalah kurang penghasilan modal insan. Modal insan itu bermaksud kualiti sumber manusia yang akan kita, modal insan itu kita boleh ukur mereka dari segi pengetahuan, kemahiran, kesehatan, dan juga pendidikan. Jadi di sini kita boleh tengok pendidikan itu sangat penting untuk menghasilkan modal insan yang betul-betul berkualiti. Satu lagi saya ingin tambah dalam jurang pendidikan itu, di mana jurang pendidikan yang saya cakap tadi yang berjaya dalam pendidikan dan yang kurang berjaya, di mana itulah yang saya kata di mana dua kumpulan sosial itu yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Satu contoh lain di mana hal ini juga boleh menyebabkan perpecahan karena perbezaan pendapat. Percaya atau tidak, orang yang kita lihat pada hari ini, orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan itu lebih percaya kepada mitos. Dan orang yang berpendidikan percaya kepada fakta, hasil kajian yang ada proses, ada eksperimen, dan ada keputusannya. Jadi hal ini menyebabkan ada perbedaan pendapat antara dua kumpulan sosial itulah. Next adalah cara tidak. Sila. Oke, itu saja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Syarul, yang akan membentangkan tentang cara mengatasi krisis ekonomi dan implikasi ekonomi kepada negara dan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya. Seterusnya saya akan sambung kepada cara mengatasi krisis ekonomi. Di sini saya sertakan 3 yang dapat saya bincangkan. Pertama, peningkatan ekspor dan import, kerjasama antarabangsa dan meningkatkan pelaburan. Okey. Untuk peningkatan ekspor dan import, sebenarnya ekonomi sesebuah negara memang terikat dengan kejayaan ekspor dan import. Jadi kerajaan boleh meneroka cara untuk meningkatkan ekspor dan import keluaran dalam negeri bagi meningkatkan hasil negeri. Tapi sebenarnya bukan 100% benar bahawa peningkatan ekspor dan import ni dapat secara langsung mengatasi krisis ekonomi. Sebab terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis krisis ekonomi dan cara terbaik untuk mengatasinya. Okey, salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan ekspor dan import untuk mengatasi krisis ekonomi adalah permintaan pasaran global. Jadi di sini jika permintaan pasaran global menurun, maka ekspor tidak akan mampu meningkatkan pendapatan daripada hasil ekspor itu sendiri. Perkara ini akan menyebabkan kejatuhan harga. Sebaliknya, kalau ekspor yang import dan ekspor itu menjadi, ia dapat mengurangi permintaan domestik dan mengakibatkan penurunan pengeluaran bahan domestik yang pada akhirnya akan memburukkan lagi krisis ekonomi.
Dalam hal ini, jadi peningkatan ekspor dan import ni akan membawa manfaat dalam upaya mengatasi krisis ekonomi. Tetapi kita haruslah melihat sebahagian daripada strategi yang lebih luas dan komprehensif serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan. Okey, cara mengatasi yang kedua adalah kerjasama antarabangsa, iaitu bekerjasama dengan negara di seluruh dunia untuk meningkatkan perdagangan, pelaburan dan pertukaran teknologi. Kerjasama ini akan membuka peluang baru kepada negara untuk memperoleh sumber manusia, teknologi dan modal yang diperlukan untuk membangunkan ekonomi. Perkara ini akan membantu meningkatkan produktiviti, daya saing dan mewujudkan pekerjaan baru. Okey, dalam kerjasama ekonomi, sesebuah negara juga boleh belajar daripada pengalaman negara lain dalam menangani masalah ekonomi yang samalah. Dengan cara ni, negara tu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menangani masalah mereka. Selain itu, kerjasama ekonomi juga dapat membantu meningkatkan kestabilan ekonomi di seluruh dunia. Okey, melalui perdagangan dan pelaburan yang saling menguntungkan, negara akan mengukuhkan hubungan ekonomi yang lebih mampan dan stabil. Ini akan membantu dalam mengatasi masalah ekonomi global seperti kemerosotan mata wang, pengeluaran berlebihan dan krisis kewangan. Dalam menghadapi krisis ekonomi, kerjasama ekonomi juga dapat membantu negara melindungi daripada kesan buruk krisis tersebut, kerana ia bergantung kepada perkongsian ekonomi antarabangsa. Sesebuah negara akan mempunyai lebih banyak sumber dan rangkaian yang akan membantu dalam mengurangkan kesan buruk krisis ekonomi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pelaburan. Dalam meningkatkan pelaburan dalam aspek infrastruktur untuk mewujudkan pekerjaan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Meningkatkan pelaburan dalam infrastruktur adalah salah satu cara untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan daya saing ekonomi sebuah negara. Apabila sebuah negara mengalami krisis ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang perlahan, pelaburan dalam infrastruktur ni boleh menjadi satu penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebutlah. Dalam jangka pendek pula, pelaburan dalam infrastruktur ni boleh mewujudkan pekerjaan baru. Jadi, kerajaan boleh mengupah pekerja binaan atau jurutera dan buruh berkaitan untuk membina infrastruktur baru. Di samping itu, projek infrastruktur boleh melibatkan berbilang kontraktor dan penyedia perkhidmatan serta mewujudkan pekerjaan di sektor swasta. Dalam jangka masa panjang pula, infrastruktur yang baik mampu meningkatkan daya saing ekonomi sebuah negara. Infrastruktur yang baik boleh meningkatkan kecekapan pengeluaran dan pengedaran barangan dalam perkhidmatan. Sebagai contoh, jalan raya yang baik dapat mengurangkan masa dan kos pengangkutan, manakala rangkaian telekomunikasi yang baik dapat meningkatkan ketersambungan perniagaan dan mengurangkan kos komunikasi. Dalam jangka panjang, ini boleh meningkatkan daya saing keluaran dalam negara kasar sebuah negara dan meningkatkan daya tarikan untuk pelaburan asing. Jadi secara keseluruhannya, peningkatan pelaburan dalam infrastruktur ni mempunyai manfaat yang besar mengatasi krisis ekonomi. Pelaburan sedemikian boleh mewujudkan pekerjaan baru, meningkatkan daya saing ekonomi
dan mewujudkan persekitaran yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, pelaburan dalam infrastruktur harus menjadi keutamaan bagi kerajaan mencari jalan untuk mengatasi krisis ekonomi. Okay, next adalah kesan krisis ekonomi terhadap negara. Okey, kesan pertamanya adalah pengangguran. Krisis ekonomi ini memang dapat menyebabkan pengangguran yang tinggi kerana banyak perusahaan tidak dapat bertahan dan memutuskan memangkas pekerjaan. Jadi pengangguran boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, tetapi salah satunya ialah krisis ekonomi. Krisis ekonomi berlaku apabila kegawatan ekonomi yang ketara dalam tempoh masa tertentu. Perkara ini boleh berlaku kerana faktor luaran dan dalaman. Beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi tersebut adalah seperti dasar kerajaan yang tidak sesuai dalam mengawal ekonomi, sistem kewangan runtuh, keadaan pasaran global tidak stabil dan boleh berubah, krisis tenaga, perkembangan teknologi yang pesat, seterusnya apabila kadar pengangguran meningkat, orang yang sebelum ini mempunyai pekerjaan kemudian kehilangan pendapatan dan susah untuk mencari pekerjaan baru. Jadi kesan pengangguran terhadap individu dan masyarakat boleh memudaratkan. Okay, yang kedua adalah inflasi. Krisis ekonomi, inflasi iaitu krisis ekonomi yang teruk boleh menyebabkan inflasi yang tinggi kerana permintaan jatuh manakala harga malar, yang bermaksud harga barang akan sentiasa meningkat. Yang ketiga adalah penurunan pelaburan. Krisis ekonomi juga akan boleh menyebabkan penurunan pelaburan baik dari dalam maupun luar negara. Ini boleh membuat pengurangan pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan. Yang keempat ialah penurunan pendapatan. Krisis ekonomi boleh menyebabkan penurunan pendapatan bagi orang ramai disebabkan pekerjaan atau perniagaan yang tidak berjalan dengan lancar. Penurunan pendapatan boleh menjejaskan tahap penggunaan dan mengakibatkan penurunan nilai ekonomi negara. Yang kelima, peningkatan. Krisis ekonomi boleh menyebabkan peningkatan hutang negara kerana pembelanjaan negara semakin meningkat untuk menangani masalah ekonomi, manakala hasil negeri berkurang. Yang keenam, peningkatan kemiskinan. Krisis ekonomi boleh meningkatkan kemiskinan apabila pendapatan menurun dan pengangguran meningkat. Ini boleh menyebabkan pelbagai masalah sosial dan kesihatan. Dan akhir sekali, penurunan harga saham dan pertukaran. Kemelesetan ekonomi boleh merosakkan pasaran saham dan kadar pertukaran negara, menjejaskan kekayaan individu serta perdagangan dan ekspor. Okey, seterusnya adalah kesan krisis ekonomi terhadap pendidikan. Krisis ekonomi ini juga boleh memberi kesan negatif yang besar kepada pendidikan. Antara beberapa kesan negatif krisis ekonomi terhadap pendidikan adalah seperti berikut. Yang pertama, kualiti pendidikan yang menurun, iaitu krisis ekonomi boleh memaksa kerajaan dan institusi pendidikan membuat pemotongan bajet. Ini boleh mengakibatkan penurunan kualiti pendidikan seperti pengurangan pengajar, kurang kemudahan dan pengurangan dalam proses pendidikan. Yang kedua adalah penurunan pelaburan dan pendidikan. Krisis ekonomi boleh mengurangkan pelaburan dalam sektor pendidikan. Dalam hal ini,
swasta yang masuk ke dalamnya. Ini mengakibatkan pengurangan peluang pendidikan, kekurangan latihan dan sumber, pengurangan beasiswa dan kekurangan peralatan dan teknologi yang sesuai. Yang ketiga, peningkatan kadar keciciran. Krisis ekonomi juga boleh menjadikan kanak-kanak daripada keluarga yang kurang berkemampuan lebih terdedah kepada keciciran sekolah akibat masalah kewangan. Apabila keluarga mereka tidak mampu membayar yuran sekolah atau mencari pekerjaan untuk menjana wang, anak terpaksa meninggalkan sekolah. Yang keempat, sekarang mencari kerja selepas tamat pengajian. Krisis ekonomi boleh menyukarkan mencari kerja selepas tamat pengajian. Kadar pengangguran yang tinggi dan bilangan pekerjaan yang kecil boleh menyukarkan graduan untuk mencari pekerjaan yang sepadan dan pendidikan mereka. Yang kelima, kesan psikologi. Krisis ekonomi menjejaskan kesihatan mental murid dan pelajar kerana mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah atau menghadapi kemungkinan kesukaran untuk mencari pekerjaan pada masa hadapan. Perkara ini juga menyebabkan tekanan dan kebimbangan yang memberi kesan kepada kesejahteraan emosi pelajar. Jadi oleh itu adalah penting untuk kita memberi sokongan dan bantuan kepada pelajar-pelajar dalam menangani kesan krisis ekonomi, termasuk dengan menyediakan akses, kemudahan dan program bantuan seperti latihan dan bimbingan kerjaya. Itu saja. Terima kasih rakan kita Ruth Hazel dan Syarul. Jadi apa yang dapat kami simpulkan dalam pembincangan kami ini adalah isu-isu konflik dan ekonomi semasa memainkan peranan penting ya dalam membentuk ekonomi dan masyarakat di Malaysia. Kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 sehingga 2009 ini memberikan kesan besar terhadap Malaysia dan seluruh dunia. Krisis ini mengingatkan kita akan kepentingan menjaga pasaran kewangan yang telus dan etika, serta pentingnya menguruskan risiko kewangan dengan berkesan. Pada masa yang sama, Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang penting untuk membantu mengurangkan kesan negatif krisis tersebut, seperti melaksanakan dasar fizikal dan monetari yang berkesan. Malaysia juga telah mengambil pelbagai inisiatif untuk membangunkan ekonomi domestik, termasuklah melalui pembangunan sektor yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi, perkhidmatan kewangan dan pelancongan. Jadi, sebagai sebuah negara yang terdedah dengan pelbagai cabaran dan peluang dalam pasaran global, Malaysia perlu terus memantau perkembangan isu-isu konflik dan ekonomi semasa dan mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan kestabilan sosial yang berkekalan. Jadi maksudnya kita boleh cakap disebabkan hal ini, kemelesetan ekonomi ini, peristiwa tersebut dia juga membantu memainkan peranan yang besar untuk membangunkan seluruh dunia ya, ekonomi seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Itulah yang menjadikan kita negara kita menjadi lebih kuat pada hari ini. Jadi sampai itu saja pembentangan kami. Sekian dari saya. Ruth Hazel ada kata-kata akhir? Sekian, terima kasih Joyce. Taruhlah kata-kata akhir. Terima kasih. Okay. Baiklah, terima kasih. Sekian.